Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di sini pada Rabu. Kunjungan yang pertama adalah daripada rombongan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Energy dan Sumitomo Corporation yang diketuai Pengerusi SEDC Energy Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Dato' Hussein dan Pengarah Urusan Sumitomo Corporation Katsuhito Horiguchi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberi taklimat mengenai perkembangan cadangan projek pengeluaran hidrogen hijau di Bintulu dan operasi Sumitomo Corporation di Malaysia dan peringkat antarabangsa. Sejurus itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada KSI Strategic Institute for Asia Pacific yang diketuai Tan Sri Michael Yeo. Kunjungan tersebut adalah bagi KSI Strategik untuk menerangkan mengenai cadangan penganjuran Global Muslim Business Forum yang akan diadakan pada September nanti. Berita di Miri, kempen derma darah anjuran Club Lions telah berjaya menarik 13 orang penderma baru yang pertama kali menderma darah. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap naib pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Miri melahirkan rasa gembira dengan perkembangan ini dan berharap lebih ramai penderma darah baru pada masa akan datang. Katanya semasa meninjau kempen derma darah yang diadakan di pejabat PBSM Miri baru-baru ini. Sejumlah 49 pain darah berjaya digumpul pada penganjuran kempen derma darah pada kali ini. Ini merupakan 186 kali aktiviti derma darah diadakan termasuk waktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada tahun 2020 dan berjaya menggumpul 7,945 pain darah untuk tabung darah Hospital Umum Miri. Masyarakat digalakkan untuk menderma darah bagi memastikan tabung darah Hospital Miri mempunyai bekalan darah yang mencukupi dalam membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Berita seterusnya, One Stop Committee bagi menangani isu dadah dan substan OSC MITS Sibu telah menjalin kolaborasi bersama 4 pertubuhan untuk melaksanakan projek Drug Kills Dream sebagai usaha memerangi penyalahgunaan dadah dan substan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti berkata, kerjasama pintar bertujuan mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat itu membabitkan Caritas Sibu, Malaysia Relief Agency Sibu, Methodist Pili Institute Sibu dan Victory Home Sibu. This SMART partnership is a joint community governmental agency collaboration between the 4 organizers. Caritas Sibu, Malaysian Relief Agency, as humanitarian organisation, and Methodist Pili Institute, an educational sector, and Vita Home, a private rehabilitation centre, which cater about 100 males undergoing rehabilitation apart from another fewer than 50 females in another centre across river, and all MIDS is really a good initiative to create greater public awareness to declare war against drugs and substance abuse. Berucap semasa peresmian projek itu di Methodist Pili Institute Sibu pada Selasa, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan itu menyambut kolaborasi tersebut dan berharap inisiatif tersebut turut dicontohi OSC MITS lain di seluruh Sarawak. Terdahulu, Pegawai Daerah Sibu merangkap Pengerusi Pemadam Sibu Suhaili Mohammed dalam ucapan aluannya melahirkan rasa gembira kerana projek berkenaan akhirnya berjaya dimulakan setelah beberapa kali tertangguh. So, Drug Kills Dreams, this is the idea of Misita. It was initiated in July last year. Until because of the sudden obstruction, we couldn't organize it last year. So, we keep on change the date. So maybe to drop maybe the program just to get our big involved. So we want to come here just to share the culture. To be open because from the support of ladies, of course, the thing can go on very smoothly. Sebagai tanda sokongan, sebanyak RM5,000 dana telah disalurkan masing-masing kepada Caritas Sibu, Malaysia Relief Agency Sibu, Methodist Pili Institute Sibu, Victory Home Sibu dan OSC MITS Sibu.
Berita selanjutnya, pelaksanaan aktiviti dan program bersifat kemasyarakatan ini adalah medium terbaik untuk mengeratkan hubungan di kalangan penduduk kampung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Paulus Paulu Gumbang berkata, melalui aktiviti dan program seperti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi nilai-nilai bekerjasama dan menyemai semangat tolong-menolong dalam kalangan penduduk kampung dan beliauani sekampung. Katanya semasa berucap merasmikan penutupan Majlis Kesyukuran Makan Malam Hari Keluarga JKKK Kampung Limpasong, anjuran bersama kawasan Rukun Tetangga KRT Biro Wanita dan unit sebekas Kampung Limpasong di Dewan JKKK Kampung Limpasong pada Isnin. Paulus turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua penduduk kampung di atas sokongan dan kepercayaan yang diberikan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS yang diterajui Premier Sarawak pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak. Pada majlis itu, beliau turut menyerahkan sumbangan projek kecil luar bandar MRP kepada pertubuhan bukan kerajaan seperti tertera. Turut diserahkan sumbangan makanan kepada 25 orang warga emas, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU. Berita di Mukah, tanggal 1 Mac 2022 menjadi detik yang cukup bermakna kepada Mukah yang menyambut ulang tahun ke-20 bahagian itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine turut menyifatkan tarikh itu cukup penting apabila dua peristiwa besar turut berlaku di Sarawak. Katanya, peristiwa berkenaan adalah pelantikan semula Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud sebagai Tuan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan permulaan penggunaan gelaran Premier Sarawak bagi menggantikan terma Ketua Menteri Sarawak. Yang pertama adalah sambutan hari bahagian tahun ke-20 bahagian buka. Jadi yang kedua adalah pelanjutan tempoh untuk khidmat Tuan Yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri 1 Mac juga dan ulang tahun juga hari masuk. Dan ketiga, dan satu perkara lagi saya baru nampak tadi dalam grup WhatsApp-nya ada press statement daripada pihak Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak bahawa digeserkan pada hari ini pada 1 Mac 2022 gelaran Ketua Menteri Sarawak ditukar kepada Premier of Sarawak. Ini adalah tarikh bersejarah yang bersamaan dengan tarikh sambutan hari bahagian kita juga. Mudah untuk kita ingat. Beliau berucap demikian pada Majlis Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun ke-20 bahagian Mukah peringkat daerah Mukah di Dewan Katolik St. Peter dan Paul Church, Mukah pada Selasa. Tambahnya, sepanjang 20 tahun, Mukah telah mengalami pelbagai perubahan dan mengecapi pembangunan pesat sehingga dikenali sebagai hub pendidikan di Sarawak. Jadi sekarang kalau kita lihat secara kemajuan di bagian Mukah, kedepannya kalau kita lihat Mukah adalah hub pendidikan smart city lah. Mukah is a smart city. Kalau kita lihat di sini ada banyak institusi pendidikan tinggi, UITM ada, Politeknik ada, Kolej Laila Taib kami usul, Saintek Mukah, Gate Marang Mukah. Ada pelbagai, ada banyak institusi pendidikan yang ada. Itu bukti pembangunan yang jelas yang kita dapat lihat. Sementara itu, Jawatankuasa Masjid Setia Raja Mukah turut menganjurkan Majlis Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun ke-20 bahagian Mukah peringkat daerah Mukah bertempat Masjid Setia Raja Mukah pada Selasa. Majlis tersebut turut disertai Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi dan pemangku residen bahagian Mukah Syarfi Saili. Untuk rekod, Mukah telah diisytiharkan sebagai bahagian ke-10 pada 1 Mac 2002 oleh Ketua Menteri Sarawak ketika itu iaitu Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Ia selepas persempadanan semula, kawasan pentadbiran bahagian Sibu dan bahagian Serikir bagi membentuk bahagian Mukah telah dikuatkuasa pada 1 Mac 2002. Antara perisiran lain, program tersebut ialah solat maghrib berjemaah, bacaan Yasin dan doa selamat dan ceramah Isra' dan Mikraj oleh Ustaz Nur Razman Abdullah dari Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Mukah. Berita berikutnya, pasukan penguatkuasaan Majlis Bandaraya Miri MBM terus mempergiatkan aktiviti pemantauan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 COVID-19 di sekitar Bandaraya Miri pada Isnin.
Pemantauan ini merupakan aktiviti yang dilakukan setiap hari termasuk hujung minggu dan cuti umum bagi memastikan masyarakat di Bandaraya Miri mematuhi aspek pencegahan SOP COVID-19. Menurut laporan MBM, sebanyak 643 premis perniagaan telah diperiksa iaitu pasaraya, premis makanan, penjaja, lain-lain premis perniagaan dan pusat penjaja. Tugasan pemantauan ini turut dilakukan bersama-sama dengan pasukan pemantau polis Diraja Malaysia PDRM. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa mengamalkan kebersihan diri di mana jua anda berada, lindungi diri, lindungi semua. Salam UKAS.